Assalamualaikum guys, welcome back. Baru-baru ni, penyanyi nombor 1 Malaysia, Datuk Seri Siti Nurhaliza ada umumkan yang dia bakal adakan konsert pada bulan Mac bulan depan. Bulan depan. Yang menariknya, tiket-tiket konsert Datuk Seri Siti Nurhaliza ni habis dalam masa hanya 3 jam. Kalau lah aku buat konsert habis setting dalam masa 3 jam je, memang confirm tak habis duit aku seumur hidup. Gurau je. Kau ingat apa bila kata buat satu konsert tu untung berjuta? Boleh lah untung berjuta kalau kata korang ni artis antarabangsa yang buat konsert mata-kata. Tapi macam mana pun, berbalik kepada isu konsert Datuk Seri Siti Nurhaliza ni, dalam penerimaan positif untuk konsert tu, ada juga pihak yang meluahkan rasa kurang selesa disebabkan konsert tu ataupun tarikh konsert tu diadakan dekat-dekat sangat dengan bulan Ramadan. Korang pejam celik dah bulan Ramadan dah. Dan antara mereka yang berkongsi kegusaran tersebut ialah Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Wan Salim. Waktu dihubungi oleh wartawan, Datuk Seri Wan Salim bagi respon, katanya dalam satu saranan, Mufti Pulau Pinang berkata mengadakan aktiviti hiburan menjelang bulan Ramadan seolah-olah melalaikan umat Islam dari mengingati Allah. Bagaimanapun, Wan Salim mengaku bahawa beliau tidak mendapat informasi penuh berkenaan konsert penyanyi nombor 1 negara tu. Maaf, saya tak dapat komen sebab tak dapat liputan sepenuhnya tentang konsert itu. Cuma komen saya adalah tidak elok mengadakan konsert di ambang bulan Ramadan. Okey, so ini kira nasihat general lah. Sepatutnya umat Islam membuat persiapan rohani untuk menyambut ketibaan bulan yang mulia ini dengan membanyakkan zikir, membaca Al-Quran, puasa sunat, sedekah dan sebagainya. Tambahnya lagi, perkara tu bertentangan dan bercanggah dengan galakan kepada umat Islam supaya beramai-ramai memenuhi masjid dan surau untuk mengerjakan ibadat seperti solat berjemaah, mengikuti program ceramah, tazkirah dan sebagainya. Jadi, Datuk Seri Siti Nurhaliza sepatutnya mengelakkan kontroversi yang mungkin akan berbangkit susulan konsert yang dirancang pada waktu tak sesuai. Pada pandangan saya, beliau masih ada masa untuk mengubah tarikh ini. Eloklah tarikh tersebut ditunda ke tarikh lain, umpamanya selepas Hari Raya Aidilfitri nanti. So, kiranya sekarang ni, Datuk Seri Wan Salim dia kurang jelas dengan tujuan konsert tersebut diadakan. Dan perkara ni diterangkan oleh Yayasan Nurjiwa melalui kenyataan akhbar yang baru je rilis kejap tadi. Melalui posting yang dikongsikan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Yayasan Nurjiwa dekat social media ni, katanya susulan laporan media berhubung gesaan Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Noor agar Datuk Seri Siti Nurhaliza menunda konsert solo yang dijadualkan pada 9 Mac 2024 menarik perhatian Yayasan Nurjiwa. Pertama sekali, Yayasan Nurjiwa secara khususnya dengan penuh keinsafan dan berlapang dada menerima gesaan dan teguran sahibus sahamah Datuk Seri Mufti. Keprihatinan serta pandangan Datuk Seri amat kami hormati. Justru di kesempatan ini, izinkan ruang diberi kepada Yayasan Nurjiwa untuk memberi maklum balas dengan gesaan agar konsert sebuah epitome saya, Siti Nurhaliza, ditunda sebagai menghormati ketibaan bulan penuh kemuliaan Ramadan yang dijangka disambut pada 12 Mac 2024. 8 Januari 2024 lalu, Datuk Siti Nurhaliza telah mengadakan sidang media bagi mengumumkan secara rasmi penganjuran konsert sebuah epitome saya Siti Nurhaliza, dan pada sidang media itu juga sudah dimaklumkan sejak mula diberi tarikh penganjuran konsert oleh pengurusan Perbadanan Stadium Nasional, kami di Yayasan Nurjiwa dan pihak Siti Nurhaliza sedia maklum. Tarikh 9 Mac menghampiri 1 Ramadan. Kami di Yayasan Nurjiwa juga telah diberitahu pengurusan Perbadanan Stadium Nasional bahawa 9 Mac sahaja tarikh kosong yang ada untuk sepanjang 2024 yang boleh ditawarkan kepada kami. Untuk pengetahuan semua, pihak kami sudah mula membuat tempahan dengan Perbadanan Stadium Nasional sejak awal tahun 2023 lagi. Namun tarikh yang sepatutnya tidak dapat kami laksanakan dan mohon penangguhan dengan mendapatkan tarikh baru. Izinkan kami sekali lagi menjelaskan konsert tersebut bukan dianjurkan atas kepentingan perniagaan dan keuntungan. Yayasan Nurjiwa adalah sebuah bahanan amal yang ditubuhkan sejak tahun 2006. Tujuan konsert tersebut diadakan adalah untuk mengutip dana bagi menampung 5 kluster kerja-kerja kebajikan. Yang pertama, kebajikan. Kedua, kemanusiaan. Ketiga, keagamaan. Keempat, pendidikan, dan kelima, bantuan khas Palestin. Kesemua kluster berkenaan menjadi keutamaan Yayasan Nurjiwa dan bagi meneruskan kerja-kerja kebajikan itu, ia memerlukan dana yang mencukupi. Jadinya, segala keuntungan daripada konsert tersebut akan disalurkan dekat 5 kluster yang disebut tadi. Dan ini mesej dari Datuk Siti Nurhaliza dan juga Yayasan Nurjiwa berkenaan dengan kluster ataupun sumbangan kepada sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara kita dekat Palestin tu, iaitu dalam masa yang sama, Yayasan Nurjiwa ingin menjelaskan sekali lagi
penundaan konsert itu akan memberi implikasi yang besar pada banyak pihak, khususnya di pihak produksi serta pengurusan Pembadanan Stadium Nasional. Bahkan, apa yang kami gusarkan sekiranya penundaan konsert dibuat, maka dana yang sewajarnya tidak disalurkan dalam kadar segera kepada golongan yang sudah dikenal pasti sebagai penerima, terutamanya mangsa di Palestin. Kami tak mampu untuk menunda bekalan makanan dan bahan asas untuk saudara-saudara kita di Palestin. Yang pertama sekali, winter, maksudnya musim sejuk, dan yang kedua, waktu tu bulan Ramadan, makanya kita memang perlu salurkan dana, kita perlu salurkan derma, sumbangan pada saudara-saudara kita yang berada dekat negara sana. Komitmen kami kepada mangsa di Palace perlu diteruskan sejak kami memulakan pada Oktober lalu. Terlewat sehari dua, boleh mengundang malapetaka lain buat mereka. Oleh itu, Yayasan Nurjiwa berpendapat ada baiknya konsert diteruskan demi untuk mencari dana. So, itu feedback dari Yayasan Nurjiwa dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza, yang mana kita kena faham jugalah kalau kata tertangguh lagi, sebab sebelum ni memang pernah tertangguh. Dan kalau kata tangguh lagi, tak pasal-pasal. Dari cari sumbangan, terpaksa cari dana untuk tanggung balik kerugian. Tapi wallahualam, pada aku lagi elok kalau kata kita tunggu feedback ataupun maklum balas dari Mufti Pulau Pinang pasal apa yang diperkatakan ni. Maksud aku, dengan penjelasan dari Yayasan Nurjiwa ni, adakah apa yang dorang cuba buat sekarang ni tak timbul sebarang isu ataupun macam mana dari sudut pandang ataupun dari sudut syariat Islam? Sebab kita semua ni berpegang pada konsep matlamat tak menghalalkan cara. Dia bukan maksud aku apa yang Datuk Seri Siti Nurhaliza buat tu aku nak kritik, tapi cumanya aku nak tahu pandangan dari sudut agama Islam. Personally, untuk aku sendiri, kalau kata dekat konsert tu tak ada sebarang perkara yang bertentangan dengan agama Islam, sebagai contoh tiba-tiba dekat konsert tu ada pula gelik gerudi dan benda semua ke, okey, teruskan. Sebabnya niat ataupun tujuan buat konsert tu ialah untuk kumpulkan dana bagi mereka yang memerlukan. Tapi tu pandangan peribadi aku je lah, yang mana tak penting pun berbanding dengan syariat Islam. Kita tunggu je lah update seterusnya kalau kata ada nanti. Cumanya aku tertanya jugalah, bila kata tiket konsert Datuk Siti Nurhaliza tu habis terjual, makanya dekat sini aku nak tanya, ada tak sahabat-sahabat dekat sini yang memang akan pergi ke konsert tersebut? Cuba korang komen kat orang bawah ni. Dan kata pepantun, pergi pantai jumpa belangkas, bawah lembut atas yang keras, jangan berhibur melampau batas, sedang saudara kita ditindas. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Barang yang mahal, sini,